Saudara Syukri Syafiee dia kata Perdana Menteri PMX kena lihat sama keadaan orang kita yang dah terkesan dan teruk dengan harga barang semakin melambung. Ini yang saya katakan. Ini yang saya harapkan. Agar Parlimen yang bersidang besok membicarakan soal kenaikan harga barang. Soal kartel. Mesti diwujudkan satu dasar yang jelas. Apa dia Wan Zarhali tak tahu what's wrong with you. Saya tak salah apa pun. Saya saudara Mat Sepanah-Jaya, BN Terus Mara. Ya, itu soal politik saya. Tetapi yang saya harapkan, Wan Zara, saya nak bagi tahu sebab saya meluat kadang-kadang bila dengar apabila Parlimen bersidang tentang isu kehidupan rakyat tidak disantuni. Mereka hadir ke Parlimen dibayar oleh rakyat. Allowance mereka RM16,000 sebulan, luang daripada kantung rakyat. Mereka hadir besok, satu hari RM400. Rakyat yang bayar. Penginapan mereka, rakyat yang bayar. Transportation mereka ataupun ini kenderaan mereka, rakyat yang bayar. Segala-galanya wang dari kantung rakyat yang dikumpul apa semua tu saudara dan dibayar pada mereka. Tentulah sepatutnya mereka menyantuni rakyat. Itu yang kadang-kadang membuatkan saya geram saya. Jadi kalau soal pilihan raya, perkara kecil-kecil itu bincangkan, saya haraplah saudara janganlah kali ini ada pula macam ada pula ahli Parlimen macam dilangkaui, ketereh. Benda yang remeh-temeh itu janganlah diwujudkan, saudara. Janganlah dibicarakan. Banyak soal lain yang perlu kita bicarakan tentang untung nasib rakyat, saudara. Baik, saudara. Saya sikit ulasan sebab banyak teman-teman kata perlu saya memberi pandangan dan juga ulasan, analisa sedikit tentang pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Pelangai yang kita pun dah tahu bahawa Dato' Amiza Abu Adam telah berjaya diangkat sebagai ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Pelangai. Jadi keadaan sekarang ni 17-17 lah. 17 daripada UMNO Barisan Nasional dan 17 daripada Pakatan Nasional. 8 ada di pihak sana, saudara. Dan saudara, saya melihat bahawa kenyataan awalnya memanglah sebagai Perdana Menteri bila bangga, gembira. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa kemenangan Datuk Amiza Abu Adam menandakan kerajaan berjaya mendobrak naratif fitnah dan perkauman yang sempit. Itu memang jelas pun saudara. Kuat sangat suara, orang marah. Pak Lasani dia kata orang kampung susah tapi kuat melalut tiada faedahnya. Betul saudara. Dan ini kita cerita sikit tentang Dun Pelangai. Perdana Menteri menyifatkan kemenangan Barisan Nasional pada PRK Dun Pelangai sebagai satu bentuk kejayaan kerajaan perpaduan melawan naratif yang dibawa oleh pembangkang, saudara. Itu memang itu gambarannya sebab sepanjang musim kempen mereka menyerang kerana calon itu calon daripada parti Barisan Nasional dalam persekongkolan kerajaan perpaduan. Dan dalam keadaan begini, menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia akan meniup semangat kepada kerajaan perpaduan untuk terus merancangkan agenda pembangunan negara demi lestari kesejahteraan rakyat berlandaskan kerangka ekonomi madani, katanya. Dalam PRQ semalam memang semua orang dah tahu Datuk Amiza berjaya mengalahkan calon daripada parti PAS dan calon bebas, saudara. Selaku pengurusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah pada Datuk Amizar dan mengucapkan terima kasih pada penundi-penundi. Begitulah sifatnya pemimpin saya. Orang berbudi, kita berbahasa. Orang memberi, kita merasa. Dia katanya, Alhamdulillah, tahniah kepada Amizar yang menang pilihan raya Dun Pelangai. Terima kasih saya ucapkan kepada para pengundi yang terus memberi kepercayaan kepada kerajaan perpaduan. Jangan kita bincangkan sama orang dapat sikit, orang dapat banyak, ini undi mereka. Tidak, yang penting sekarang dah menang. Itu je, saudara. Sebab itu, santunan tersebut dinyatakan oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Hamidi. Dia mengatakan bahawa kemenangan Barisan Nasional menunjukkan tiada gelombang hijau di Pahang. Itu memang jelas, saudara. Dan tiadalah gelombang itu, gelombang ini. Yang ada gelombang biru dan merah. Itu biru tu Barisan Nasional dan merah Pakatan Harapan, saudara. Dan beliau mengucapkan tahniah dan mengharapkan dalam keadaan begini rakyat dapat disantuni sepenuhnya. Kita pun mengharapkan begitu. 4, saya akan mengulangi. InsyaAllah selepas sebulan ataupun 2 bulan, saya akan turun ke Pelangai untuk melihat perkembangan apa yang dilakukan. Sebab hari ini,
Kabarnya sudah ada pun rakyat yang bertemu dengan Datuk Amizah, menyatakan minta permintaan 1, 2, 3, 4, dah ada dah. Laksanakanlah tugas anda sebagaimana anda diberi tanggungjawab untuk jadi pemimpin. Kena ingat, saudara Datuk Amizah, anda akan disoal di akhirat nanti sepanjang kamu menjadi pemimpin, apa yang kamu lakukan pada rakyat kamu, saudara. Sebab itu saya bersetuju, kerana dia akan berusaha untuk meneruskan legasi yang diwujudkan oleh almarhum Datuk Johari Harun. Apa yang tak terlaksana, kena laksanakan. InsyaAllah. Saya rasa bangga jugalah. Begitu saya. Dan saya melihat sekarang ni, satu kenyataan. Ini kenyataan saya senyum sendiri saya. Ini kenyataan daripada Timbalan Ketua Perangan Parti Keadilan PKR saya, saudara Razif Rakimin. Sedap dia. Razif mengatakan keceluparan Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional. Dia katakan adalah antara punca penolakan pengundi di Dun Pelangai. Dia selaku Timbalan Perangan Ketua Perangan, saudara Razif Rakimin, kata sejak awal kempen lagi, maklum balas yang diterima, sebab saya dah bagi tahu saya bahawa rakyat Pelangai tidak suka pada kempen-kempen yang maki hamun. Jadi kata saudara Razif Rakimin, pada pandangan dia, Perikatan Nasional akan terus bermasalah jika terus menggunakan orang biadab seperti yang dilakukan oleh Menteri Besar. Saudara, saya malas nak sebut nama saudara. Kenyataan-kenyataan yang mempertikaikan soal Perdana Menteri, soal kerajaan sebagainya, sepatutnya ditantuni secara berhemah, saudara. Dan saya melihat juga analisa daripada kalangan penganalisa politik yang menyatakan bahawa memang kemenangan di Pelangai itu telah dijangka lebih awal. Kerana itu adalah tempat kawasan mantan Menteri Besar dan Esko Kerajaan Negeri. Dan hari ini terbukti Pelangai adalah antara kubu kuat kepada Barisan Nasional di masa akan datang. Asalkan wakil rakyatnya dapat meneruskan legasi kepimpinan. Kerana undi jumlah majoriti itu memang berkurangan. Tak siapa nafikan, saudara. Tapi bagaimanapun menurut penganalisa sosiopolitik Pusat Demokrasi dan Pilihan Raya Universiti Malaya, Profesor Dr. Awang Azman, dia kata kemenangan BN itu menunjukkan warga Pelangai menghargai usaha yang dilakukan oleh Allahyarham Datuk Johari yang telah merangka pelbagai perancangan. Kemenangan itu juga ekoran kesedaran perlunya sinergi saudara, antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri dalam memastikan kesinambungan khidmat dan usaha. Jadi, antara tugas utama yang perlu dilaksanakan oleh Datuk Amizah ialah memastikan agar legasi Allahyarham tidak terhenti. Antara yang perlu dilihat secara serius ialah hal berkaitan infrastruktur seperti lampu jalan, akses laluan yang lebih selamat ke Pelangai dan jalur lebar internet. Itu pandangan orang daripada universiti ni, saya betul juga. Kemenangan itu juga secara tidak langsung menunjukkan penerimaan rakyat, terutamanya penyokong Barisan Nasional terhadap kerajaan perpaduan yang dibentuk bersama Pakatan Harapan, khususnya di negeri Pahang. Dan sebab kena ingat saya, di Pahang ni UMNO pun tak boleh bentuk kerajaan. Cuma ada 17 kursi. Hanya apabila bergabung di bawah bersama dalam Ikatan Perpaduan bersama dengan Pakatan Harapan, barulah boleh bentuk kerajaan. Saudara, jadi dengan ini rakyat di Pelangai, rakyat Pahang menerima dengan baik persekongkolan ataupun perpaduan antara UMNO Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Ini jelas terbukti apabila mereka memberi kemenangan kepada calon yang diturunkan di Pelangai oleh UMNO Barisan Nasional. Dan kemenangan Amizah yang merupakan anak jati Felda, saudara, adalah untuk memastikan sebenarnya perkampungan ataupun desa macam di Cememoy, di Kemelah, saudara, di Kemasul, Sungai Kemahang, bukan Kemelah, Sungai Kemahang dan banyak perkampungan yang lain tu, bahawa sekarang ini bahawa perlu dah dibangunkan. Janganlah dibiarkan desa Pelangai terus sunyi, saudara. Dan baik sekarang, usai tentang Pelangai, saudara, kita masuk bab sedikit Kemaman. Kemaman akan mengadakan pilihan rayanya. Bagi duduk lagi lah, saudara. Saya mengharapkan agar tidak ada fiesta maki hamun
Sebab rasanya kali ini, kerana yang bertanding itu, kawasan itu tentulah kawasan yang dulu diwakili oleh calon daripada Parti PAS. Saya haraplah, kalau boleh, jangan jadikan Kemaman pula medan maki hamun, menabur fitnah, maki hamun. Sebab Kemaman itu adalah Kuwait of Malaysia. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun mengumumkan bahawa sejumlah lebih kurang 35 bilion pelaburan daripada Arab akan masuk ke Kemaman. Jadi sewajarnya lah Kemaman itu tidak dijadikan pentas politik yang jelek yang membuatkan pelabur lari. Saya mengharapkan agar mereka yang bertanding kali ini, benar, saya tak tahulah bahawa ini kursi parlimen itu milik PAS. Tetapi apabila saya melihat kenyataan Datuk Razali Idris, dia kata pihaknya tidak akan menamakan mana-mana calon daripada Parti Peribumi Bersatu untuk bertanding di Parlimen Kemaman atas kesepakatan. Alhamdulillah, baguslah begitu. Itu namakan kesepakatan. Dan saya yakin kali ini Pakatan ini dalam kerajaan perpaduan tentulah mengizinkan calon daripada UMNO. Bertembung lagi lah UMNO dengan PAS. Kali ini cuma jangan jadikan Kemaman itu sebagai pentas maki hamun atau fiesta. Pemimpin memaki ada satu sama lain. Dan cuma saya mengulangi, saya kata kalau PAS benar-benar jujur untuk melantik Dr. Mahdi itu sebagai dia punya mursidul nasihat. Pakar nasihat. Saudara Denny, dia kata pelik. Ceramah Anwar lah maki hamun yang kita dengar. Bila masa lah pula. Pulanglah saudara. Saya tak tahulah anda menuduh macam-macam. Kadang-kadang sekarang ni kalau saya dengar, cuma saya harap untuk di Kemaman ni, hentikanlah maki hamun. Jangan kita awaken atau menakutkan pelabur. Kalau mengatakan itu, ini, halal, haram dan sebagainya, takutlah pelabur nak datang, saudara. Kemaman perlu dibangunkan. Bandar Kuwait of Malaysia. Di situlah letaknya kekayaan negeri Terengganu. Tak saya cakap manalah pun, saudara, kawasan mana lagi yang boleh menjana bilion, jumlah wang yang berbilion ringgit. Jadi jagalah Kemaman itu. Saya melihat apa Datuk Razali, dia kata selaku Ketua Perangan Parti Peribumi Bersatu, PBM, tidak akan mencalonkan mana-mana calon untuk bertanding di Kemaman. Sepatutnya begitulah, saudara. Dan kali ini UMNO insya-Allah akan menurunkan calonnya, dan saya yakin pemimpin Pakatan Harapan akan bersetuju untuk calon daripada UMNO Barisan Nasional. Siapa terpulang. Cuma sekali lagi saya ulangi, seandainya kalau betul-betul kita ikhlas dengan seorang, jelmakanlah, terjemahkanlah keikhlasan itu, berilah peluang untuk Mahdi untuk bertanding. Itu je dari saya. Lain tak ada, saudara, dalam keadaan sekarang ni. Sebab dalam saat-saat begini, rakyat mahu melihat sejauh mana adanya kejujuran. Yang penting, saudara. Azman P, dia kata gula-gula pelihara kecil. Pula dah. Tak tahulah siapa nak bagi gula-gula. Sekarang Terengganu adalah diperintah oleh Parti PAS. 32-0, saudara. Warga UMNO kena sedar diri. Anda masuk ke gelanggang kali ini, anda masuk ke gelanggang yang dipacu oleh pimpinan daripada PAS. Jadi kena kerja keras. Jangan fikir pula diri sendiri nak bertanding, aku nak bertanding. Saudara Samsul Syam, dia kata Kemaman yang bertanding Rizal Ajai, mewakili Parti Musang. Apa saya tahu. Firdaus, kita mahu tengok orang yang mengarahkan serangan di Memali bertanding di Kemaman. Kata saudara Firdaus. Terpulanglah, saudara. Kita tak mau campur, terpulang pada mereka. Dan saya rasa kalaulah apa pun yang berlaku di Kemaman nanti, sama-sama kita tunggu pengumuman. Saya rasa besok mungkin speaker Dewan Rakyat akan membuat kenyataan tentang kekosongan kerusi Parlimen Kemaman. Semoga besok awal-awal pagi, saudara, kita bangun, kita dengar apa yang akan dibincangkan oleh ahli-ahli Parlimen kita. Apakah nanti cerita yang bukan-bukan lagi dikemukakan, sama-sama kita balun malam besok. Jumpa lagi, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.